Berita gembira dari Kedah. Kabarnya setelah menanti sekian lama, Hospital Pendang akan siap tidak lama lagi. Itu antara yang akan dipercikan bersama Siti Zaidah Osman di sana. Silakan Zaidah. Terima kasih Atika. Selepas pembinaannya tertangguh beberapa ketika akibat penularan wabak pandemik COVID-19, Hospital Pendang yang bakal menjadi mercu tanda baharu daerah Pendang dijangka siap sepenuhnya Jun ini. Ketika ini, keseluruhan projek pembinaan hospital tersebut telah mencapai tahap 90%. Exco Kejaraya Bekalan dan Sumber Air, Tenaga Pengairan dan Saliran Negeri Kedah, Datuk Suraya Yaakob menjelaskan kerja-kerja pembinaan bangunan Hospital Pendang kini telah siap sepenuhnya. Manakala baki kerja melibatkan kerja seni bina telah mencapai tahap 84%, kerja mekanikal 84%, elektrikal 84% dan infra 87%. Kerja-kerja tersebut dijangka siap mengikut jadual yang telah ditetapkan selepas pihak kontraktor menambah bilangan pekerja mahir di tapak projek. Manfaat bukan saja kepada rakyat Pendang tetapi kepada penduduk di sepersekitaran daerah Pendang juga, kerana ia akan mempunyai 4 subspesialis. Maksudnya pembedahan juga boleh berlaku di Hospital Pendang dan akan mengurangkan beban Hospital Sultanah Bahiah. Paling penting, ia akan pastinya menjadi mercu tanda dan juga pengakhiran satu penantian yang agak panjang oleh rakyat Pendang. Bercakap kepada RTM, Datuk Suraya berkata selain itu pembinaan jalan masuk ke Hospital Pendang kini telah mencapai tahap 15% dan dijangka siap 31 Julai ini. Kelewatan disebabkan isu pengambilan balik tanah yang belum selesai. Hospital Pakar Minor baru untuk daerah Pendang bernilai RM56 juta ini dilengkapi dengan kapasiti 126 katil dan boleh ditambah sehingga 250 katil pada satu-satu masa. Impian sebuah keluarga asnaf di Sik Kedah untuk mendiami rumah yang lebih selesa dan sempurna akhirnya tercapai. Rumah baharu buat keluarga seorang buruh kampung Muhammad Yusof Latih, 55 tahun, bersama isteri dan 5 orang anak itu dibina Yayasan Kebajikan Muslim atau kini dikenali sebagai My Fund Action. Sebelum ini, Muhammad Yusof bersama isteri Siti Roziah Muhammad Razi, 38 tahun dan 5 orang anak mereka yang berusia sebulan hingga 15 tahun tinggal di sebuah pondok di Gurun. Pondok uzur dan usang itu memang tidak sesuai untuk didiami oleh keluarga besar ini. Tambahan, ketiadaan keperluan infrastruktur menjejas tumpuan 4 anak mereka yang masih bersekolah. Namun, keprihatinan My Fund Action bersama rakan kolaborasi Koperasi Muslim Saneji Perak Berhad membina sebuah rumah baharu untuk mereka amat melegakan. Di bawah projek Rumah Impian, kediaman bernilai RM73,000 ini berjaya dibina di atas tanah milik keluarga di Kampung Namek Sik. Lebih manis, rumah tersebut siap dibina selepas mereka menyambut kelahiran bayi kelima Disember lalu. Tapi perasaan tu memang redah banyaklah, yang kesepitan yang terimpun dalam hati kita yang susah payah tu kan. Jadi upung banyaklah, tak sabuk sangat. Tidak duk fikir, tidak malam pun fikir, buat jauh duk fikir macam mana nak tok hidup macam mana kan. Dia dapat perubahan macam ni, Tuhan bagi rezeki bertemu dengan ni apa semua. Kira redah banyaklah, alhamdulillah lah, bersyukur dengan Allah Taala. Sebetulnya memanglah kok duduk rumah memanglah tak upah elok lah kan. Boleh kata duduk lah rumah tu, cuma main dengan bocor buat tu. Tapi orang kata dapat jenah. Tapi alhamdulillah lah, dekat Allah ni alhamdulillah dapat rumah baru. Lepas tu dapat baby baru ni. Tak rezeki Allah bagilah kat kok. Kak syukur alhamdulillah. Memang selesa lah hidup. Keluarga ini menerima kunci rumah yang disampaikan oleh pengarah projek Rumah Impian My Fund Action, Leni Nordiana Azlan. Menurut Leni, pihaknya turut memberi bantuan perniagaan di bawah projek Ikhtiar Usahawan bagi memajukan projek penternakan ayam yang diusahakan Siti Roziah.
Kita punya penerima bantuan rumah. Selain daripada, satu lagi yang kita tengok juga adalah macam mana asnaf tu ada perancangan untuk mengukuhkan ekonomi. Sebab kita tidak hanya memilih orang yang betul susah, tetapi dia tak ada effort untuk perbaiki diri dia ataupun kehidupan dia lah. Dalam menyambut kemeriahan perayaan Tahun Baharu Cina yang akan disambut minggu hadapan, golongan kurang bernasib baik tidak pernah dilupakan. Di Sungai Petani, 50 penghuni Pusat Jagaan Orang Tua dan Orang Kurang Upaya OKU di Zenith Home menerima sumbangan buah limau dan ampau. Naib Pengerusi Persatuan Pengendali Jagaan Berkediaman Warga Emas Malaysia, Datuk Seri Cheng So Chai berkata ia merupakan acara tahunan yang dilakukan pihaknya. Ia bagi memastikan penghuni pusat berkenaan turut sama-sama meraihkan sambutan Tahun Baru Cina biarpun dalam suasana yang sederhana tetapi meriah. Ia dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Saya bagi orang tua-tua sumbangankan angpau-angpau dengan limau bagi mereka gembira, macam hari keluarga mereka boleh main sembang-sembang bagi dengan mereka, bagi mereka hati tak teruk sangatlah, tak nak cakap siapa main tengok. Tiap-tiap tahun pun kita nak main sini, jumpa-jumpa mereka sembang, walaupun dia panggil anak tak main, tak bagi dia panggil hati boleh macam teruk, tak nak siapa main tengok, bagi dia hati gembira, harap macam keluarga jugalah. Sementara itu, bagi warga rumah kebajikan ini, kehadiran Tahun Baharu ini diharap akan memberi kehidupan yang lebih harmoni. Terima kasih banyak-banyak sudi datang menyampaikan buah-buah dan ampau. Saya sangat gembira dan besar hati nampak semua lupa betul-betul datang dengan hati ikhlas. Lepas tu saya pun nak mengucap semua kawan-kawan dan keluarga sekalian selamat Tahun Cina. Tahun Baru Cina. Harap boleh sehat lah, badan sehat, boleh jalan, tak payah orang susah-susah bagi dia orang angkatkan, boleh jalan sehat sudahlah. Cuma saja. Anak-anak ada? Ada. Dia orang semua? Dia orang semua di luar. Kerja di luar? Kuala ada, Singapura ada, Kanada pun ada. Harapan sehat-sehatlah, barang sehat. Harap jumpa anak-anak lah. Lain kali ya. Okey. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Kedah untuk petang ini. Berita wilayah, peka dan berwibawa. Kembali bersama Atika. Baik, terima kasih Zaida untuk perkembangan di negeri Kedah.